Hari ini kita akan teruskan dengan topik yang ketiga, bab 3, penakulan logik. Okey, yang sebelum tu pengenalan tu okey tak? Yang cikgu bagi nota. Okey. Mudah kan? Okay. So hari ini saya just present kejap sebab saya rasa perlu, tapi dia tak susahlah. Okey, hari ini pun ringkas saja. Okey. Mana dia punya? Bye. Line tu agak lambat sikit hari ini. Okey, kita ke 3.1. Masih dalam pernyataan. Hari ini kita nak membentuk pernyataan. Okey, semua dah clear apa itu pernyataannya? Okey, so cikgu teruskan hari ini. Objektif kita hari ini kita buat 2 standard pembelajaran. 3.1 dengan 3.13. Okey, 3.12 ialah menafikan suatu pernyataan. 3.13 ialah menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan masyhur. So hari ini lesson kita lebih kurang macam bahasa. Okey, macam mana kita nak buat ayat penafian dengan macam mana kita nak gabungkan dua ayat menjadi ayat masyhur. Okey, so ni objektif pembelajaran kita. Okey, kriteria kejayaan kamu dapatlah menggunakan perkataan tidak dan bukan untuk membuat penafian, dan menggunakan perkataan dan atau untuk membuat pernyataan masyhur. Okey, ni ulang kaji bahasa Melayu ni. Okey, so kita buat penafian ni kita hanya menggunakan tidak dengan bukan. Okey, so pernyataan dalam matematik ni kita nyatakan dalam kurungan P ni kalau kamu rujuk buku teks. Okey, penafian kita ada nampak garisan beralun P ni kan. Okey, garisan beralun ni ialah kita tanda ni kita panggil dia tilde. Okey, tilde P maksudnya penafian. Okey. So kalau satu pernyataan yang benar dia akan menjadi palsu bila kita buat penafian. Kalau satu pernyataan yang palsu kita buat penafian dia akan menjadi yang benar. Okey, mari kita teruskan. Okey, contoh Contoh yang pertama ni. 12 ialah gandaan 7. Betul tak? Okey, penafian. 12 bukan gandaan 7. So ayat yang dia beri tu 12 ialah gandaan 7. Itu adalah pernyataan tapi palsu. Okey, bila kita buat penafian 12 bukan gandaan 7, dia menjadi pernyataan yang benar. Okey, so yang tadi cikgu masukkan tu lah. Okey, 43 ialah nombor perdana. Adakah 43 ni nombor perdana? Test kamu. So dia lebih kepada general knowledge yang kamu dah belajar. Tingkatan 1, 2, 3. Beri respon, 43 adakah dia nombor perdana? Ada tak 43 ni dalam sifir mana-mana sifir? Tak ada nak respon. Okey. Okey. So 43 bukan nombor perdana. Okey. Untuk menjadikan dia pernyataan yang benar. Semua gandaan 6 ialah gandaan 12. Betul tak? Contohnya 6. Adakah 6 tu gandaan 12? Adakah 12 tu gandaan 12? 18 gandaan 12. Okey. So pernyataan yang dia bagi semua gandaan ni adalah palsu. Tapi bila kita buat penafian, bukan semua gandaan 6. Okey. So kat sini kita tambah bukan. Okey. Bukan semua gandaan 6 ialah gandaan 12. Okey. So 0.3 meter bersamaan dengan 300 mm. So kita buat penafian 0.3 meter tidak bersamaan dengan apa? 300 mm. Hari ini sunyi saja kelas. Okey. So penafian tadi dah okey Kes kita tambah bukan ataupun tidak. Okey, cikgu bagi 3.13 menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan masyhur. Okey,
ayat masyhur kita gabungkan dengan perkataan dan atau ni lah. Okey. So kita lihat contoh. Okey. Contoh 1, P ni, ayat pertama ni, P, segi 4 mempunyai 2 perpenjuru. Okey, ingat lagi perpenjuru? Okey, dari bucu ke bucu yang lain Heptagon mempunyai 7 perpenjuru. Okey, first dia nak kamu letak dan. Okey, kita gabungkan. So, dua ayat ni bila kita gabungkan, kita tak masukkan mana-mana perkataan. So, kita gabungkan saja segi 4 mempunyai 2 perpenjuru dan heptagon mempunyai 7 perpenjuru. So, kita gabungkan terus dengan perkataan dan. Okay, kita lihat apa yang kita nak masukkan perkataan. Yang macam dulu kamu belajar, sekarang kamu belajar bahasa Melayu kan. Kalau kita letak atau pun sama, kita tak ada pemansuhan perkataan. Okay, cuba jawab. Betul tak pernyataan ini? Okay, kamu fikirkan betul tak ayat yang dia gunakan? Nanti saya tanya kamu nilai kebenarannya. Okay. Okay, contoh 2 ni yang kita ada pemansuhan perkataan. Di mana 5 ialah integer positif, 8 ialah integer positif. So, ialah integer positif ni kita tulis sekali saja. Okay, so kita gabungkan 5 dengan 8. So, 5 dan 8 ialah integer positif. Okay, 5 atau 8 ialah integer positif. So, ini ialah penggabungan pernyataan masyhur. Okay, so ni contoh yang lain. Tadi kita 2 gabungkan, sekarang dia terbalik. Dia ayat masyhur jadikan ayat biasa. Okey, tadi tu ayat kan? Yang ni dalam bentuk ketaksamaan. Okey, so kita pecahkan sajalah. Okey, bila dan ni kita jadikan dia pernyataan P, 9 tambah 4 lebih besar daripada 4. Okey, Q ialah 9 tolak 4 lebih kecil daripada 4. Okey, 7 dan 43 ialah nombor perdana. Okey, yang ni dia dah masukkan dia punya perkataan kan. So kita bila nak tulis balik, kita akan ambil 7, okey, salin yang belakang ialah nombor perdana. Lepas tu Q ialah 43 ialah nombor perdana. Okey. So ni contoh yang lain. So, ni yang guna atau, ataupun sama macam tadi dan. Okey, yang ada pemansuhan perkataan dengan yang tiada pemansuhan perkataan. Okey. Sekarang saya nak uji anda dengan kebenaran pernyataan. Okey. Kebenaran pernyataan ialah nilai kebenarannya. Okey, nak tanya dia benar atau palsu lah. Okey. Pernyataan P dan Q serta penggunaan perkataan dan atau. Okay. So, bila satu pernyataan, okay, ayat pertama dia, kita katakan dia P ayat kedua kita namakan dia Q. Okay, bila kita gabungkan dengan dan atau, okay, kalau P, tengok jadual ni kalau P benar, ayat benar, okey, contohnya hari ini hari Rabu. Okey. Hari Rabu ada kelas matematik. Benar kan? Okey. Benar. Okey, kalau kita letak dan, okey, dia akan menjadi benar. Okey. Kalau saya letak atau pun dia akan jadi benar. Okey. So bila satu benar, satu palsu, okey. Either one lah. Okey. Untuk dan dia akan jadi palsu. Okey, kita lihat kat sini Untuk dan, satu saja palsu, pernyataan masyhur dia akan menjadi palsu. Okey. Jika untuk atau, okey, ada satu benar, maksudnya pernyataan tersebut benar. Kecuali bila dua-dua palsu-palsu, baru dia akan jadi palsu. Okey, sampai sini okey tak? Okey. Okey.
Okay, contoh 4 ni. Minta respon. Untuk pernyataan P P ni 2 lebih besar daripada 4. Benar atau palsu? Palsu. Palsu. Okay. Palsu Okay, Q. Negatif 5 lebih besar daripada 4. Respon? Palsu. Palsu. Okay. Kalau bila kita gabungkan palsu dan palsu, apa yang akan terjadi? Palsu. Palsu. Okay. So, palsu dia akan jadi palsu. Okay. Soalan yang kedua, yang ni, kalau dia ni kan, kita tengok ni terus dah jawapan. So, cikgu sebenarnya dia soalan dalam buku teks. Okay. X tambah 3, okay. X tolak 5. Macam mana kita nak tahu yang ni palsu? Okay, kita boleh letaklah X ni sebarang nombor. Okay, katakan saya letak X ni 10. 10 tambah 3, 13 kan? 10 tolak 5, 5. Okay, so dah menjadikan ayat ni palsu. Kalau kita letak negatif pun dia akan jadi palsu juga. Okay, 99 ialah nombor ganjil. Okay, benar. So, satu palsu, satu benar. Bila dan dia akan jadi palsu. Okay. Untuk yang ni, 81, kuasa 2 sempurna. So, kamu kena kuasai lah dia punya general knowledge ni. Apa tu kuasa 2 sempurna? Kuasa 2 sempurna ialah 2 nombor bulat yang dikuasakan. Macam 4, 9, 16, 25. Okay, maksudnya 4 ialah daripada 2 kuasa 2, 3 kuasa 3, ialah 9, 4 kuasa 4, 16, okay, dan seterusnya lah. Okay, 81 ialah apa? 9 kuasa 2. Okay, 6 ialah faktor bagi 18. Adakah 6 ni faktor untuk darab jadi 18? Okay, benar ya. So, dua-dua ayat ni bila gabungkan dia akan jadi benar. Okay, so, sekejap. So, yang ni ialah atau. So, atau kamu tengoklah. Kalau dia palsu-palsu kat atasnya, dia akan jadi palsu. Okay. Kalau benar palsu, dia akan jadi benar. Palsu, benar, jadi benar. Kalau benar semua, memang benar lah. Okay. So, setakat ni saja untuk hari ini. Okay. So, nanti kamu akan buat tugasan praktis sendiri 3.1B dengan 3.1C. Okay. So, ringkas saja tajuk ni. Ada tak persoalan nak tanya? Tak ada. Tak ada Kalau tak ada, kita just snapshot kat sini. Hari ni ada siapa nak buka skrin? Kadang-kadang cikgu pun sangat kadang-kadang buat GM lama sangat kamu boring. Kadang-kadang saya rasa buat cepat sangat pula. Okay, 1, 2, 3.